yang terbaik. Hadis daripada Nabi SAW daripada riwayat Al-Bukhari menyebutkan tentang bagaimana kita memelihara diri kalian daripada api neraka. Disebutkan tentang menderma walaupun dengan separuh biji kurma daripada kurma. Maksudnya nak menggambarkan bahawa walaupun sedikit, tapi mungkin itu sebab kepada kita untuk masa akan datang dalam keadaan kita ada kesusahan, mungkin oleh kerana bantuan yang kita berikan tu yang akan meredakan. Ada orang, saya tengok rekod transaksi online yang menderma, ada yang bagi RM1, RM2, RM1 sedekah subuh. Lepas subuh dia ambil waktu tu untuk waktu terbaik. Itu yang terbaik untuk bersedekah. Tapi saya nak sebut nilaian RM1 bagi orang yang memang itu saja yang dia ada cukup besar pada Allah SWT. Kalau orang bagi RM5,000, RM10,000 sekalipun bagi kami, dalam keadaan dia punya jutaan ringgit pada dia, nilaian itu bagi dia mungkin bagi dia sangat kecil, tapi nilaian itu Allah SWT yang tahu. Saya nak sebutkan bahawa walaupun kecil bagi kita, tetapi nilaian itu pada Allah SWT. Pintu Syurga, saham akhirat anda, setiap Jumaat 12.15 tengah hari. Bernama Radio, stesen berita bisnes anda. Assalamualaikum dan salam siaran kita dalam program Pintu Syurga bersama saya Nazira Noran. Dan seperti biasa, kita dalam program ini ingin sama-sama membantu mereka yang memerlukan, bersedekah, nak menyumbang untuk menjadi saham akhirat kita. Dan ketika ini di studio bersama kita adalah CEO Global Peace Mission Malaysia atau GPM Malaysia, Ustaz Fahmi Samsudin, dan juga Cik Nizam Samsudin yang merupakan CEO Adab Youth Garage. Assalamualaikum kedua-duanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Bukan adik-beradik Bukan. nama sama. Okey, baik. Hari ini kita nak bercakap mengenai Access e-learning, bagaimana capaian mereka. Tapi sebelum kita pergi lebih lanjut dengan topik Access e-learning ini, mungkin kita nak perkenalkan dahulu selaku CEO GPM Ustaz Fahmi Samsudin dan juga Cik Nizam Samsudin selaku CEO Adab Youth Garage. Silakan Ustaz Fahmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera, salam Jumaat kepada semua. Terima kasih atas ruang dan peluang untuk kesekian kalinya berkemundang di Radio Bernama 24. Ini juga antara lain satu pendekatan dan juga saya fikir satu inisiatif yang bermakna lah, oleh kerana kami sebagai penggerak civil society atau penggerak masyarakat sivil untuk mendekatkan pendekatan aktiviti program yang kita buat dengan masyarakat umumnya di seluruh Malaysia. Oleh kerana hari ini kita berhadapan dengan banyak situasi dan banyak keadaan yang memungkinkan untuk kita melakukan satu inisiatif dalam keadaan kita melihat masalah. Kita cuba fikirkan apa strategi dan kaedah untuk kita menyelesaikan masalah. Dalam keadaan hari ini kita tidak juga mahu menggalakkan satu sindrom ataupun sentimen yang hanya kita kata bergantung kepada kata inisiatif kerajaan semata-mata, tapi saya fikir ini adalah merupakan pendekatan kolektif. Dalam surah Ar-Ra'd Allah SWT menyebutkan tentang bagaimana seseorang itu, Allah tidak akan mengubah sesuatu kaum itu jika mana kita sendiri tidak merubah kita sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. So pesan itu jelas bahawa tindakan itu bukan pada orang lain tetapi kepada kita sendiri. Itu dia mukadimah daripada Ketua Pegawai Eksekutif GPM atau Global Peace Mission Malaysia, dan bersama juga dengan Encik Nizam Samsudin selaku CEO Adab Youth Garage. Mungkin boleh perkenalkan dulu AYG ni. Kan peranan AYG juga. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Adab Youth Garage ataupun kita namakan boleh panggil AYG lah kan. Alhamdulillah setakat ni kita ada 6 center seluruh Selangor. Dan daripada 6 center tu kita ada 4 dekat PPR lah, rumah-rumah flat di sekitar Selangor. Jadi kita ada di Highcom, PPR Kota Damansara, PPR Ken Rimba Shah Alam, and then satu lagi di Taman Medan. Jadi bersama dengan komuniti ni kita dapat lihatlah sebenarnya mereka ni memerlukan sokongan kita lah kan, dan mereka mengharapkan kita untuk membantu mereka lah keluar daripada kepompong kemiskinan ni kan. Dan bagi kami sebenarnya kemiskinan ni cara atau jalan keluar yang paling baik ni memang melalui pendidikan lah. Maknanya kepada siapa pendidikan yang kita kena bagi ni kan. So kita memang kena bagi pada anak-anak ni lah. Jadi center yang kami buat ni memang setiap hari kita buka pukul 3 petang sampai 10 malam
Dan aktiviti kita buat kat situ memang kita selagi kita buka tu kita akan ajak adik-adik ni kita masuk dalam center-center kita ni, dan kita ada 2 orang pekerja full time yang kita panggil sebagai pekerja belia. Dan mereka bersama dengan adik-adik ni lah kan, dari bermula dengan bermain sampailah kita siapkan kerja rumah, kita pastikan akademi ni tak tertinggal. Maksudnya bila siapkan kerja rumah tu, besoknya tu dia nak pergi sekolah dalam keadaan kerja rumah tu siap lah, taklah kena marah dengan cikgu kan. Ni kalau tiap-tiap hari kerja rumah tak siap, cikgu pun bosan kan. Itu yang dia kena marah lah, dia bosan pergi sekolah. Natijah pada tak pergi sekolah itulah yang menjadi masalah sosial tu. Jadi AYG ni lebih kepada pendidikan. Ya, dan sebenarnya ada attachment juga bersama dengan komuniti. Yang kita juga melihat mana-mana keluarga yang memerlukan bantuan, itu yang kita perlu salurkan lah. Okey, baik, bergabung ya dengan GPM ini, AYG dan juga GPM bercakap pula mengenai access e-learning. Bagaimana agaknya capaian mereka? Kenapa agaknya memilih topik ini, Ustaz Fahmi pula? Saya fikir dalam keadaan setiap tahun di Global Peace Mission kita buat program back to school. Jadi minggu lepas saya ingat semua tahu, dan sebahagian daripada kita, kalaupun tidak semua, mempunyai anak-anak kebanyakan. Betul. Kemudian saya juga ada anak-anak sekarang. Anak kat mana? Kat rumah. Dekat rumah. Siapa yang jaga? Jadi persoalan-persoalan tu, saya pun juga ada anak, ada 4 orang. Jadi dalam keadaan kita bercakap dalam mood work for home, dan pengumuman kerajaan sendiri untuk menutup sekolah sehingga tahun depan. Dan kita buat kempen back to school ni. Nak back to school apa? Sekolah tengah tutup. Jadi kita melihat back to home lah. Back to home. Tapi bila home tadi, banyak perkongsian-perkongsian. Bila kita turun ke lapangan, jumpa dengan mereka yang kita santuni, kita tanyalah mereka ni kan, yelah kalau orang yang sekarang ni tak kisah internet bagi dia dah jadi satu kelaziman kalau kita dulu kewajipan dah jadi macam kita kewajipan. Dulu saya ingat saya ada wayah bunyi nak sambung internet tu, dia bunyi teng teng. Kalau tak ada tu cabut wayah memang satu rumah tak dapat. Tapi sekarang ni benda tak nampak, Wi-Fi. tapi benda ada. Tapi kalau kita tengok kepada isunya, apabila pelajar-pelajar sekarang ni tidak mempunyai lagi akses untuk mereka ke sekolah, so kita dah melihat bahawa separuh kehidupan mereka telah ditarik balik. Itu nikmat sebenarnya. Betul. Kadang-kadang kita bila nikmat ada, budak-budak mungkin tak rasa. Kalau Terengganu baru ni, saya orang Terengganu, ada surat khabar dia buat kegembiraan pelajar balik sekolah sebab esok cuti. Bukan cuti, maksudnya esok tu dah tak ada sekolah dah. Kegembiraan sekarang. Tapi sekarang ni kita tengok juga tentang isu kemurungan. Kita dengar tentang report bagaimana ada parents yang memukul, ada ibu bapa yang memukul anak sehingga kan sebab tak buat kerja sekolah. Dan juga report-report yang dikeluarkan oleh UNICEF dan sebagainya membuktikan sebaliknya. Sebab itu kita keluarkan ataupun kita kemukakan satu lagi strategi alternatif. Instead of kita fokus kepada back to school, kita buat program yang mana kita sasarkan program e-learning facility for the needy ni, ataupun kita melihat kepada bagaimana 4 isu di sini. Pertama, pelajar tidak mempunyai akses kepada internet. Walaupun hari ini diberitakan dalam saya ingat daripada agensi kerajaan, khususnya daripada MCMC, Suruhanjaya Komunikasi Multimedia, saya rujuk kepada kenyataan mereka menyebutkan tentang bagaimana hari ini yang dijalankan kepada 95.4% individu berpendapatan pendapatan antara 1,000 hingga 3,000 mempunyai langganan internet, sama ada sambungan internet tetap, mudah alih, manakala kadar langganan pula mereka agak tinggi. Jadi penembusan capaian internet bagi mereka agak memberangsangkan dalam tempoh ini. Tetapi kita bercakap juga tentang bagaimana situasi pelajar-pelajar yang tidak mempunyai cukup peranti. Ya, peranti alat tu. Tadi kita dah sebut alat. Macam saya, anak 4 orang, kelas pula dah jadi bersusun. Bila masa mak ayah dia nak buat kerja, mak ayah pula yang kita terpaksa laptop share. dah dirampas Dirampas, okay. Jadi peranti itu baru anak yang sedikit. Kalau anak yang ramai, 10, anak yang macam mana dalam keadaan itu bergaduh. Dalam keadaan kita nak buat turn pun, dia memang dalam situasi rumah yang memang dah jadi norma baru yang sangat berbeza. Yang ketiga, kita melihat kepada kesukaran guru dan ibu bapa memantau. Sebab bila kita lihat sendiri sekarang ni dalam keadaan bila pelajar-pelajar berada di rumah, kita tengok dia banyak kepada memberikan assignment, mengajar dalam bentuk pembelajaran, kuis. Kadang-kadang mak ayah yang tolong jawab kan. Nak tanya anak pun okey, kita baca-baca A, B, C. A, B, dia main teka-teka je. Tapi dia ada tempoh masa juga sebenarnya kalau kita buat Maksudnya sampai bila dia orang boleh bertahan dalam keadaan tu. Dan yang keempat, kita melihat kepada tiadanya proses pembelajaran dua hala.
sebaiknya. Sebab tu saya ingat peranan kenapa kita buat kerjasama dengan Adab Youth Garage dalam konteks ini, kerana mereka mempunyai center di tempat-tempat yang strategik, khususnya di kawasan perumahan-perumahan rakyat. Yang khususnya kita buat sasaran mereka yang berada di bandar, miskin bandar, ataupun mereka yang berada dalam situasi yang kita tak tahu. Kalau masuk dengan PPR, tak semua PPR rumah yang ada 3-4 bilik. Kalau anak yang ramai tadi dalam keadaan duduk di rumah 24 jam, bayangkan mereka nak ke mana. Jadi sebab tu Adab Youth Garage menyediakan platform dan fasiliti yang memungkinkan mereka berada dalam situasi dan alam berbeza daripada persekolahan, tapi dia merasakan bahawa ada pendekatan yang interaktif untuk mereka mendapatnya. Jadi Adab Youth Garage menyediakan satu center ataupun pusat untuk mereka menggunakan akses internet untuk membantu mereka belajar. Macam tu ke macam mana? Ya, okey. Dia macam ni, sebelum kes COVID ni berlaku, memang center kita ni memang dah wujud. Sudah wujud lama dah. Kita sejak daripada 2014 lagi. And sebenarnya kita nak wujudkan ruang selamat sebenarnya. Kita wujudkan ruang selamat untuk anak-anak atau adik-adik kita di PPR. Kenapa ruang selamat ni? Isu dia rumah flat ni suasana dia kecil, rumah dia kecil. Kalau kita tengok rata-rata purata lah lebih kurang 550 kaki persegi. Macam nak membayangkan 550 kaki persegi tu, kita punca kuasa 2 lah, maksudnya lebih kurang 23 ataupun 24 kaki persegi. Yelah, situlah tempat tidur, situlah tempat macam makan. Macam tu lebih kurang. Jadi maksudnya ruang mereka ni, dia family ni kalau macam kata 6 adik-beradik atau 5 adik-beradik pun, dia tak ada ruang yang cukup. Dia bilik dia pun bilik dia pun kecil sebenarnya. Dan ruang tamu, kalau macam kita, ruang tamu tu lah kita boleh bidak-bidak kan. Ada ruang makan, nanti kan ada ruang belajar, ada ruang family. Tapi bagi dia, itulah ruang belajar, itulah ruang makan, itulah ruang tamu kalau nak tengok TV. 4-5 campur 1 sebenarnya. Ya, betul. 3 sekali memang dia macam tu. Lepas tu kalau adik-beradik ramai pula, kalau 5 orang adik-beradik, definitely memang ruang tu memang boleh kata tak ada sebenarnya. Jadi bila berlaku COVID ni pula, sekolah tak buka. Yang macam tadi Fahmi kata, kalau dulu mungkin sebelum ni seronok kalau cuti sekolah kan. Tapi sekarang ni budak-budak kata bila nak sekolah nak buka. Sebabnya dia orang stres sebenarnya. Stres sebab kena duduk rumah, tak boleh pergi mana walaupun cuti sekolah. Betul. Dan lepas tu bila nak belajar pun, ni kalau saya ambil kes budak-budak SPM lah terutamanya, saya memang kesian dengan dia orang. Sebabnya dia orang ni nak belajar. Ni nak SPM macam kita dulu nak tanya SPM. Cikgu ada yang tak faham ke? Nak tanya cikgu tak faham. Lepas tu dalam nak bertanya tu pun dengan akses internet, maksudnya macam line tak berapa nak clear kan. Bila bertanya tu, soalan yang dia bertanya tu tak sampai dengan cikgu. Yalah sebab kita tak bertepan kan. Tak faham pula. Dan tak faham pula. Lepas tu cikgu pula ada yang respon kat kita, saya nak tengok macam contoh cikgu matematik kan. Saya nak tengok anak murid saya buat graf sebenarnya kan. Tapi bila dia buat graf, bila online, macam mana kita nak tegur salah ni? Kan budak ni tulis kat atas meja. Jadi nak kena tunjuk macam ni ke cikgu. Budak-budak ada ramai ni semua tu makan masa. Ya, dan sangat tak efektif. Jadi benda ni lah yang menyebabkan kekangan yang berlaku lah. Dan ramai daripada yang boleh rujuk pada laporan UNICEF, memang ramai tidak ada akses kepada internet. Dan mereka hanya bergantung kepada data handphone mak ayah saja. And then lepas tu mak ayah pula terpaksa bekerja sekarang ni. And then lepas tu dengan keadaan ruang yang sempit, tak ada tempat yang kondusif untuk belajar. Macam kita kerja lah, work from home, anak keliling pinggang. Kalau anak ramai lah macam saya kan. Jadi lepas tu macam mana dengan anak nak minta tu, anak nak minta ni, kita nak buat kerja memang susah. Kita pun stres, apatah lagi budak-budak tu kan. Ada juga yang kes anak tu disebabkan dia tidak boleh nak fokus, jadi dia boleh dia main handphone, dia belajar tu guna handphone sambil berbaring. Macam tu sekali. Jadi maksudnya kita kena bantu mereka. Saya boleh katakan mereka sangat terdesak sekarang ni. Kita kena bantu dan apa yang saya nampak implikasinya kalau kita tak bantu mereka, kita akan dapat satu generasi yang lemah nanti kan. Generasi yang setahun ni belajar dia tergantung. Sekejap belajar, sekejap cuti, sekejap dan SPM pula. Maksudnya macam mana nak masuk universiti? Universiti confirm dia akan ambil pengambilan. Tapi adakah kita nak mereka yang masuk universiti ni dalam keadaan lemah? Jadi kita kena bantu sebab mereka ni generasi penerus. Maksudnya untuk negara. So itu yang kita takut dan kita risaukan. Itulah kesedaran yang diambil oleh Adab Youth Garage selaku CEO AYG ini. Itu yang disediakan oleh AYG. Mungkin GPM pula kenapa memilih untuk bercakap mengenai access e-learning, bagaimana capaian mereka dan aktiviti apa sebenarnya, projek apa yang sedang dilakukan sekarang ini untuk mengajak sama-sama menyumbang ataupun bersedekah ni? Bila kita melihat pada permasalahan, jadi kita cuba cari alternatif dan cara penyelesaian yang terbaik.
Pertama, dari segi sebab sekarang ni musim orang sedang mengikuti perbahasan perbelanjawan 2021. Ya, masih Dan lagi. dalam tempoh itu sebenarnya ada beberapa inisiatif yang telah diwujudkan oleh kerajaan melalui beberapa inisiatif. Saya ambil contoh di sini apabila mereka menyebutkan tentang bagaimana kerajaan menyediakan peruntukan kredit telekomunikasi bernilai RM10 hingga RM180 seorang. 100 ataupun RM15 sebulan, ataupun bantuan peranti pintar sebanyak RM180 kepada golongan B40 dalam belanjawan, dan juga data oleh syarikat-syarikat telekomunikasi secara semua dalam jumlah 1 GB setiap hari sehingga akhir tahun 2020. Dan juga melalui inisiatif Jalinan Digital Negara Jendela. Tapi kalau saya sebut ni kadang orang tahu tak tahu pun. Tapi tak semua ambil inisiatif nak tahu dan cakna. Kadang-kadang kita lepas pandang, kadang-kadang ada ke? Ada. Jadi tak tahu. Jadi sebab tu kita come out dengan alternatif ini untuk kita berikan solusi dengan cara untuk kita cubalah. Saya dapatkan merayu kalau kata dalam keluarga kita sekarang yang berkemampuan punyai lebihan komputer, lebihan laptop ataupun lebihan TV yang tak guna pun, saya ingat boleh salurkan kepada kita. Kita bukan bila kita dia appeal ni kita nak merayu nak duit, tak semestinya. Kadang-kadang macam kita rasa ada benda-benda yang kita rasa ini boleh ada router ke, ada apa-apa yang kita rasa komputer kita lama komputer tapi yang guna maksudnya lagi, yang tu kita nak bagi. Sama ada kita akan salurkan kepada center-center di bawah Adat You Garage tadi, ataupun kita kenal pasti keluarga-keluarga yang mempunyai masalah yang ni, untuk kita berikan kepada mereka. Sebab bila kita hantar bantuan banyak dalam bentuk makanan, tapi dia tanya pada kita, ada tak bantuan yang macam ni, anak saya nak pergi sekolah, nak belajar. Ada kes pelajar di UIAA, seorang pensyarah yang berceritakan tentang bagaimana pelajar beliau terpaksa untuk menangguhkan pengajian kerana semata-mata untuk bekerja menjadi food rider, masuk dalam gig ekonomi ni. Untuk mendapatkan kita kata apa fund bagi tujuan untuk dia membeli laptop. So bayangkan keadaan-keadaan yang begitu banyak. Tapi pada masa yang sama, inisiatif itu kita buat juga melalui platform kita. Kita baru lancar sebenarnya inisiatif kempen ini. Anda boleh saja klik saja jomsedekah.com, boleh saja buat carian tersebut. Dalam itu kita ada kempen, ada banyak kempen, tapi khusus untuk e-learning facility for the needy ni adalah tujuannya untuk kita kata menggalakkan sumbangan daripada mereka yang mempunyai lebihan ataupun boleh menginfakkan sejumlah harta mereka. Apatah lagi dalam hari Jumaat kita bincang topik ini kepada inisiatif ini, saya fikir itu juga sudah memadai bagi kita. Jadi jomsedekah.com ataupun /e-learning project ini adalah sumbangan yang sama ada berbentuk peralatan tapi lebih kepada pendidikan. Okey. Baik, kita nak tanya juga Encik Nizam, sebagai CEO AYG, penyediaan yang bagaimana di pusat pendidikan tu, contohnya di PPR, dia ada garaj tu ke macam mana? Kabin ke ataupun tempat ke? Alah, saya duk dapat macam seolah-olah macam ada satu tempat yang disediakan, mungkin bergerak ke ataupun macam mana sebenarnya? Tempat kita ni sebenarnya kita berada secara fizikal lah di kawasan PPR. Maksudnya besar mana tu? Dewan ke? Dia buka booth ke? Tak, dia memang dewan. Dewan. Tapi sebenarnya dewan ni pun sebenarnya bukanlah standard size. Kita bergantung kepada tempat tu yang sediakan lah. Ada dewan lah. Kalau ada dewan, dia akan bagi dewan. Contoh macam dekat Pekan Rimba, Padang Jawa, Shah Alam tu sebenarnya kita berkolaborasi dengan MBSA. So MBSA dia siapkan 2 shop lot kedai kat bawah tu. Dia rumah PPR ni bawah tu ada shop lot kedai kan. Jadi dia sediakan kawasan tu. Ada juga PPR yang bukan ada shop lot kedai, tapi dia ada orang panggil kolong kan, bawah tu kawasan tempat yang orang selalu pakai motor tu kan. Jadi pihak bangunan tu dia buatkan dinding dan lepas tu dia bagi kita ruang tu sebenarnya. Dia bagi macam
mana? Ruang untuk letak komputer ke letak apa? Ya, betul. Dia macam satu ruang yang workshop center gitulah. Macam workshop center lah. Ada center, betul. Maksudnya dalam tu sebenarnya kita equipkan lah dengan komputer, dengan kita ada permainan macam apa nama kita panggil tu? Pingpong dan carom. Ada sebab memang budak-budak ni kalau kat rumah atau kalau diorang rumah tu kecil kan, jadi memang diorang akan keluar ke taman-taman ni. Cuma yalah, maksudnya bukan kita tak nak nanti diorang ni berkawan dengan orang-orang yang salah ni lah. Jadi yalah, sebab kepadatan penduduk situ antara 3,000 ke 5,000 orang. Maknanya boleh muat dalam berapa orang dalam satu masa kalau ada? Kalau satu hari tu keluar dan masuk 40 orang. 40 orang dari pukul berapa sampai pukul berapa? 3 petang sampai 10 malam. Jadi center kita tu bukan sekadar dia boleh masuk keluar macam tu lah. Kita siapkan dia punya modul. Maksudnya ke petang tu kita main dulu dengan diorang. So kalau budak-budak sekolah rendah sekolah tinggi 3, 4, 5 ni masuk, kan abang-abang dia tak nak masuk lah. Yang tingkatan 1, 2, 3 ni. So abang-abang ni kan sebab kita ada 2 pekerja belia kan. So abang-abang ni akan main dengan kita punya pekerja belia seorang ni dekat luar, main futsal lah, main macam-macam kat luar. Adik-adik kat dalam ni kita kena kontrol jugalah. Kalau waktu belajar tu pula macam mana? Mungkin mereka nak online dengan cikgu-cikgu ke? Untuk COVID ni, semasa COVID ni kita memang limitkan. Itu pengorbanan yang perlu kita buat lah. Sebab yalah, kita kena ada SOP, kita kena ada penjarakan. So daripada 40 orang tu kita kena limitkan lebih kurang 10 orang je maksimum. Dan kita memang fokuskan pada SPM ni lah. So bila SPM ni yang nak menduduki peperiksaan tinggi. Ya, benar. Jadi SPM ni kita susunkan terus cikgu-cikgunya. Yang kita buat ni memang subjek-subjek kritikal lah. Contohnya kita buat bahasa Malaysia, sejarah, sains, English dan matematik, 5 subjek teras. Dan cikgu-cikgunya memang cikgu-cikgu yang kita ambil guru-guru. Alhamdulillah kita dapat sokongan daripada guru-guru pencen sebenarnya. Alhamdulillah. Mereka ni sebab dah terlalu lama dengan industri pendidikan ni, jadi diorang ni tak boleh berhenti mengajar. Jadi bila diorang tahu kita ni ada, jadi mereka sanggup menawarkan lagi perkhidmatan, sukarelawan kan. Gitu. Jadi dia mengajar dekat rumah, and then lepas tu kita siapkan equipment dekat AYG ni supaya budak-budak ni boleh datang. Cuma kita ada buat penambahbaikan sikit. Maksudnya cikgu-cikgu ni instead of dia hanya mengajar di rumah, lepas ni mungkin kita akan buat dia mengajar di AYG tu sendiri, tapi dia gile-gilekan secara bergilir. Jadi mungkin hari ni dekat AYG Highcom, jadi dekat pada hari kejadian dia boleh nampak lah budak tu macam mana proses pembelajaran dia, buat graf ni okey ke tak, pengiraannya betul ke tak depan mata dia. So minggu depan nanti sekali lagi dia akan pergi ke PPR lain pula, begitu. Jadi bergilir lah kan. Jadi kat situ online pun online, fizikal pun ada juga. Jadi menarik sangat akses e-learning, bagaimana capaian mereka. Kita bersama dengan Encik Nizam Samsudin, CEO Adab Youth Garage, dan juga Encik Fahmi Samsudin, CEO Global Peace Mission Malaysia, GPM Malaysia. Kita sambung Pintu Syurga, kita rehat sekejap, kembali lagi selepas ini. 93.9 FM di Lembah Kelang, 107.5 FM di Johor Bahru, 100.9 FM di Kuching, 107.9 FM di Kota Kinabalu. Stesen berita bisnes anda. COVID-19. Siapa yang perlu kuarantin kendiri? Individu yang pernah berhubung dengan kes positif tetapi tidak dikenal pasti sebagai kontak rapat, tidak dikenakan perintah pengawasan dan pemerhatian di rumah HSO dan tidak dipakaikan gelang. Perlu kuarantin diri dan pantau status kesihatan selama 14 hari. Sumber Kementerian Kesihatan Malaysia. Bernama Radio, stesen berita bisnes anda. Kembali kita dalam program Pintu Syurga, bercakap mengenai akses e-learning, bagaimana capaian mereka, bersama dengan Ustaz Fahmi Samsudin, merupakan CEO GPM atau Global Peace Mission Malaysia, dan juga CEO Adab Youth Garage, Encik Nizam Samsudin. Okey, kembali kepada fokus kita dengan jomsedekah.com ataupun /e-learning project ini. Apa agaknya ya Ustaz, kalau kita ni dapat menyumbang sesuatu, lagi-lagi bila kita tahu orang tu nak sambung belajar ke, kan, nak jadi orang ni, nak bentuk orang ni, belajar jadi orang, agaknya pahala tu berterusan tak? Dia macam cikgu lah kan, pahala tu kita bantu orang tu untuk sambung belajar jadi orang, pahala yang dia buat tu ataupun kebaikan yang dia buat tu dapat juga mengalir kat kita ke, macam mana Ustaz? Dua benda yang saya ingat lah. Tadi Nizam sebut tentang kita takut sebenarnya kita meninggalkan generasi yang lemah.
Apa yang disebutkan nizam tu ada pada Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat ke-9. Allah sebutkan bismillahirrahmanirrahim wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim zurriyatan di'afa khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Allah menyebutkan tentang bagaimana hari ini kita sepatutnya rasa takut sekiranya kita meninggalkan di belakang kita tu generasi yang lemah. Sebab tu kita kena bertakwa dan bercakap perkara yang benar. Jadi bila melihat perkara ini, keduanya saya mungkin pernah berkongsi dengan Puan Naziran juga sebelum ni tentang satu pepatah, bukan pepatah lah, kata-kata yang menyebutkan bahawa buat baik jangan sekali, buat jahat baik sekali. Ya. Pernah ingat tak? Saya pernah sebut ingatkan buat baik berkali-kali. Buat jahat tapi menarik. Buat baik jangan sekali bermaksud kita jangan buat baik sekali. Kita buat banyak kali. Kalau hari dah sedekah, jangan kita kata dah lah. Cukup. Kalau buat jahat baik sekali tu, maksudnya jangan buat banyak kali lah, cukup sekali lah. Sebab tu kita kena perbanyakkan bermuhasabah, bertaubat dan sebagainya. Dalam hal ni sebenarnya Nabi SAW juga menyebutkan tentang, saya kongsikan satu hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi Muhammad SAW bersabda, maksudnya kat sini, sesiapa yang meringankan daripada seorang mukmin satu kesusahan daripada kesusahan dunia, Allah Subhanahu Wa Taala akan meringankan daripadanya satu kesusahan daripada kesusahan pada hari akhirat. Apa yang kita buat hari ni, kita jangan tengok apa yang kita dapat, tapi kita tengok apa yang kita akan dapat pada hari kiamat nanti. Siapa yang memudahkan kepada orang yang kesempitan, Allah akan memudahkan kepadanya di dunia dan akhirat. Sama juga siapa yang menutup aurat ataupun aib orang lain, di sini dalam hadis ni menyebutkan tentang Allah akan menutup aurat dan keaibannya di dunia dan di akhirat. Sebab tu Allah sentiasa menolong seseorang hamba selama mana hamba itu menolong saudaranya. So ini yang kita sebut intansurullah yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Sekiranya kamu menolong agama Allah, nescaya Allah akan memperkuatkan kedudukan kita. Dalam hal ni kita bertanyakan, adakah Allah memerlukan pertolongan? Allah itu maha besar, Allah itu maha kuasa. Tapi nak tunjukkan kat sini bahawa kita sebagai manusia perlu melakukan sesuatu. Dalam keadaan kita hidup ini, paling tidak kita kena tanya apa yang kita buat hari ni. Sebab tu saya selalu galakkan juga 3 soalan kita kena tanya sebelum kita bangun. Kita tanya kita nak buat apa 3 ni. Sebelum kita tidur nanti kita tanya juga apa yang kita dah buat. Pertamanya, sejauh mana hari ni aku telah membantu orang. Bukan saja orang yang kita kenali tetapi juga kita tidak kenali. Sama ada dalam hidupan, haiwan, alam tumbuhan dan sebagainya. Yang kedua, kita memperuntukkan masa kita untuk tujuan kita melakukan amal kebaikan, kerja-kerja sukarelawan tadi, tengok guru pencen contohnya. Offer diri buat, so dia buat kebaikan. Dan yang ketiga, kita kata kita menginfakkan ataupun kita memberikan sedekah kepada charitable organisation, ataupun kita kata mana-mana agensi, mana-mana platform yang berbuat kebaikan ni. Mudah-mudahan kita minta supaya doa mereka yang menerima bantuan ini akhirnya akan menguatkan lagi kita. Doa yang terhijab ataupun kita kata doa yang gaib, istilahnya orang yang mendoakan kita dalam keadaan kita tak tahu yang dia doa kat kita ni, itu lagi power doa dia tu. Kadang-kadang kita tak tahu, mungkin apa yang kita buat ni, banyak kita buat, kita banyak bantu orang, kita rasa mungkin orang itu mendoakan kita. Itu yang menyebabkan kita berada dalam kedudukan kita sekarang. Ya Allah, tolonglah kan, makbulkanlah doa orang yang selalu bantu aku, yang dari DJ pun sebenarnya ada peranan. Macam tu kan. Nak sebutkan kita saja. Betul, semua orang main peranan. Jadi apa kata kita nak bersedekah, cara baru ni, cara untuk membantu anak-anak ni sambung belajar, terutamanya melalui capaian internet ni, akses e-learning. Jadi Cik Nizam, sedikit kesimpulan daripada apa yang kita bincangkan mengenai akses e-learning ini. Bagi saya macam ni lah, mereka yang di luar sana, terutama yang dalam kelompok B40 ni, mereka ni memang boleh kata golongan yang berisiko ataupun yang panggil ni vulnerable ni. Mereka perlukan sokongan kita lah. Mereka sememangnya bukan memilih untuk berada dalam golongan itu kan. Dan mereka bersama mereka ni, saya dan kawan-kawan yang telah bersama dengan mereka ni melihat mereka memang berusaha bersungguh-sungguh untuk menambah menambah baik kehidupan mereka. Tapi seperti mana kita tahu, belitan kita panggil ni urban poor ni, kemiskinan ni memang sebenarnya
dia susah untuk kita keluar. Dia seolah-olah macam kita berada dalam satu mesin basuh kan, yang tengah spinning nak keringkan baju tu kan. Itulah ibaratnya kalau saya bayangkan kemiskinan tu dia terlalu mengikat nak buat tu tak boleh, nak buat ni tak boleh. Dan macam mana cara nak keluar tu, maksudnya kita kena tolong mereka ni dengan cara itulah tadi tu, beri pendidikan pada anak-anak. Mana anak-anak yang dah tercicir sekolah tu, kita ajak dia. Okey, kalau kadang-kadang anak-anak ni kata, bang tak boleh nak pergi sekolah dah bang, dah tak masuk dah, dah mantul lah dia kata kan. Tak apa, kita ada TVET, kita boleh pergi ke TVET. Dan kita pun ada kes-kes yang kita bawa 4-5 orang pelajar ke TVET, dan seorang ni alhamdulillah dah belajar, dah graduate dah, dan dah bekerja. Hasilnya dulu waktu kita nak ajak masuk tu, dia tak nak belajar pun, dia memang ponteng kan, cikgunya beritahu. Tapi alhamdulillah dia dah graduate sekarang, dah bekerja. Tahu tak apa dia cakap kat kami? Dia kata, saya nak belajar lagi bang. Daripada dia tak nak belajar tadi tu, tapi disebabkan dia rasa seronoknya belajar tu, dan dia rasa dia nak belajar lagi. Sebab tu Hamka pernah cakap kan, saya betulkan saya Fahmi kalau salah. Dia kata kalau kita rasa peritnya belajar tu, kita sanggup untuk menghadapi keperitan belajar tu, kita akan menghadapi perit kebodohan kita selama-lamanya. So maksudnya kita kena tolong mereka, keluarkan mereka daripada kesusahan ni dengan pendidikan, beritahu mereka pendidikan ni penting sebenarnya. Dan insya-Allah esok dengan mereka berjaya, kita harapkan mereka boleh menarik keluarga mereka ke tempat yang lebih baik lah, insya-Allah. Insya-Allah. Jadi bagaimana caranya pula Encik Fahmi untuk kita bersedekah atau menyumbang sesuatu? Tak kira lah bukannya duit saja, mungkin macam tadi nak bagi TV ke, nak bagi laptop ke, desktop PC, ataupun PC yang lama-lama tapi boleh guna lagi ke, printer, banyak alat-alat yang mungkin diperlukan bagi keluarga yang agak miskin ni. Miskin ni dia ada miskin bandar, dia ada miskin luar bandar. Ya, benar. Tapi golongan M40 pun boleh jadi B40 sekarang ni, disebabkan kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Bagaimana cara aksesnya, Ustaz Fahmi? Selain daripada inisiatif yang kita buat melalui platform online www.jomsedekah.com ataupun buat carian jomsedekah.com, ada projek e-learning, projek di dalam senarai-senarai bantuan projek yang kita sedang gerakkan. Anda juga boleh ataupun berhubung dengan kami di telefon 03 4144-3441 di Global Peace Mission, pejabat kami di Wangsa Maju, dan boleh berhubung dengan kami lah bagi tujuan kalau ada nak menyerahkan dalam bentuk peralatan ataupun ada gadget, ada laptop lebihan sebagainya, kita menerima. Dan apa yang kita akan buat nanti, kita akan bersama dengan AYG untuk kita selaraskan mana tempat yang sesuai untuk kita buat agihan. Dan saya fikir bila kita buat program ni, saya juga membuka tawaran kepada rakan-rakan yang mendengar apa yang kita bincangkan pada tengah hari ni. Kalau ada yang nak bersama dengan kita, sebab musim ini bukan musim kita buat secara bersorangan, bersendirian. Zaman ini adalah zaman kolaborasi, zaman kita perbanyakkan partnership, banyakkan kerjasama. So kalau kita buat seorang, memang tak boleh sebenarnya nak capai apa yang kita hasratkan. Tapi bila kita buat secara beramai-ramai ni, insya-Allah mungkin ada mereka yang benar-benar memerlukan, insya-Allah mereka akan dapat. Okey, baik. Jadi kalau nak sumbang terus melalui akaun pun boleh? Pun boleh ada juga. Ada akaun. Ada akaun Maybank. Kita ada di Maybank Islamic, akaun nombor 56221611602, ataupun boleh ke Bank Islam 1402-301-002-9224, ataupun layari www.gpm.com.my. Banyak sekarang platform. Touch and Go pun sekarang kita ada platform inisiatif. Saya ingat banyaklah kita nak buat ni banyak untuk cara memudahkan orang untuk tujuan tu. Ataupun tengok di Facebook bernama Radio, kita ada kongsi sebenarnya grafik yang menyediakan nombor akaun itu tadi. Mungkin sedikit lagi daripada Encik Nizam untuk menyumbang sesuatu ataupun menyumbang tenaga. Macam tadi kan, sukarelawan cikgu pencen kan, rasa nak bantu budak-budak yang takut tercicir tapi tak tercicir sebenarnya. Bagaimana Cik Nizam? Daripada kami, kami mengharapkan juga sokongan sebagai sukarelawan lah. Tapi sukarelawan ni yang macam mana kan? Kita perlukan sukarelawan yang pertamanya, kalau boleh kita nak siapa-siapa yang pakar dalam bidang-bidang komputer ni kan, programming ke apa ke, tolonglah kita sama-sama buat. Kalau boleh jangan cari duit lah waktu ni. Kalau misalnya kata ada kepakaran tu, buat konten tu cepat. Sebab kita kurang konten. Kita kurang konten, yang banyak konten dekat dalam kita punya media sekarang ni, benda-benda yang
hiburan semata-mata. Tapi yang betul akademik, yang menarik kan. Games tu memang satu benda yang memang dah ada kan, tapi tidak cukup bagi saya. Dan lepas tu banyak konten-konten yang sebenarnya, contoh berkenaan dengan angkasa lepas, berkaitan dengan sains dan teknologi dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Malaysia, tidak ada ataupun boleh kata tak cukup, masih kurang. Kita perlukan tenaga pakar sekarang. Inilah masanya kita nak buktikan anak muda orang Malaysia pandai. Bukan sekadar pandai nak hacking saja, tapi pandai untuk buat konten-konten yang baik dan berguna ni kepada rakyat. Dia ada mesej dan ada pendidikan sebenarnya. Ya, benar. Bukannya main PUBG je kat rumah. Ya, betul. Biasanya. Okey, baik, terima kasih kepada kedua-dua tamu kita dalam program Pintu Syurga, kepada Encik Fahmi Samsudin atau Ustaz Fahmi selaku CEO Global Peace Mission Malaysia, dan juga Encik Nizam Samsudin, CEO Adab Youth Garage dalam Pintu Syurga Access E-Learning. Bagaimana capaian mereka? Sekian Pintu Syurga, saya Nazira Noran. Assalamualaikum, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.